Seterusnya, mari kita lihat subtopik 8.3, iaitu ketokohan Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Terdapat 4 perkara yang menunjukkan ketokohan Nabi Muhammad sebagai pemimpin, iaitu yang pertama adalah pemimpin negara, seterusnya pemimpin masyarakat, yang ketiga adalah pemimpin ekonomi, dan terakhir adalah pemimpin tentera. Nabi sebagai pemimpin negara. Dari pemimpin tempatan, ketokohan Nabi Muhammad terselah apabila baginda berjaya merangka perlembagaan atau Piagam Madinah yang menjadikan Islam sebagai agama rasmi. Dalam piagam ini, orang bukan Islam diberikan kebebasan untuk mengamalkan agama dan adat masing-masing. Baginda juga mempersaudarakan masyarakat Islam dan menyatukan masyarakat Islam dengan bukan Islam. Nabi Muhammad juga merupakan pemimpin antarabangsa. Ketokohan baginda juga terbukti pada peringkat antarabangsa, yang mana berjaya menghantar perwakilan atau misi dakwahnya ke luar negara seperti ke Habsyah, Mesir, Byzantium dan ke Parsi. Seterusnya, Nabi Muhammad merupakan pemimpin masyarakat. Ketika di Mekah, sebelum berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad menekankan aspek akhlak, akidah dan syariah. Selepas berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad menekankan konsep syura atau perundingan, keadilan, persamaan dan kebebasan melalui Piagam Madinah. Baginda telah menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Baginda juga berusaha menjadikan Islam sebagai satu cara hidup dengan menerapkan nilai toleransi, hormat menghormati dan mengutamakan keadilan dalam kalangan masyarakat. Dari segi pembangunan ekonomi pula, yang pertama adalah perdagangan dan hubungan luar. Dari sudut ini, Nabi Muhammad menggalakkan hubungan perdagangan antara negara Islam Madinah dengan kawasan lain. Kedudukan Madinah yang terletak di laluan antara Yaman dan Syam menjadikan aktiviti perdagangan bertambah maju. Seterusnya, pedagang dari arah selatan menjadikan jalan ini sebagai jalan utama aktiviti perdagangan dan menggalakkan hubungan luar dengan semua negara. Pembangunan yang kedua adalah dari segi pertanian. Nabi Muhammad menggalakkan masyarakat bekerja keras dan aktif dalam perniagaan dan pertanian berasaskan prinsip ekonomi Islam seperti bekerja bersungguh-sungguh, mencari rezeki yang halal, larangan penindasan dan riba. Seterusnya, yang ketiga adalah pengurusan tanah. Nabi Muhammad sendiri membangunkan ekonomi dengan menggalakkan pembangunan semula tanah terbiar serta menebus semula tanah yang tergadai kepada kaum Yahudi. Dan yang terakhir adalah pembangunan pasar Suq Al-Ansar. Nabi telah mencadangkan agar Abdurrahman bin Auf membangunkan sebuah tempat berjual beli bagi membangunkan ekonomi umat Islam. Pasar Suq Al-Ansar telah didirikan dan berjaya membangunkan ekonomi umat Islam tanpa menyisihkan pesaing mereka, iaitu orang Yahudi. Seterusnya, Nabi juga merupakan pemimpin tentera. Nabi Muhammad pernah menjadi pemimpin tentera yang berjaya berdasarkan konsep jihad. Konsep jihad ini merupakan perjuangan menegakkan agama Islam yang suci, mempertahankan bangsa dan tanah air. Satu unsur yang sangat penting dalam jihad ialah kesungguhan dan berdedikasi melaksanakan sesuatu usaha. Oleh sebab itu, setiap umat Islam digesa supaya berusaha bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, mempertahankan maruah diri dan kesucian agama Islam. Dalam Islam, peperangan tidak diizinkan melainkan setelah orang Islam diancam demi mempertahankan agama, umat dan negara.
Nabi Muhammad sendiri pernah mengetuai siri peperangan menentang musuh Islam seperti Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Ketika berperang, baginda menunjukkan sifat kepimpinan dan akhlak yang mulia. Tentera Islam dilarang membunuh sesuka hati dan memusnahkan tumbuhan atau tanam-tanaman. Nabi juga mendengar pandangan orang lain dalam mengatur strategi peperangan. Semasa Nabi dan umat Islam berada di Madinah dan ingin membuka semula kota Mekah, baginda telah mengatur strategi yang berkesan dengan membahagikan pasukannya kepada beberapa pemimpin tentera seperti lakaran yang akan ditunjukkan sebentar nanti.